Perhatian kepada semua pelajar, anda diminta untuk bersiap sedia dengan mengaktifkan fungsi kamera masing-masing dan menutup mikrofon kerana program akan bermula sebentar sahaja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, sebelum memulakan majlis, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, selamat datang ke program Bual Bicara Lagu Rakyat Nusantara, Singapura. Yang berusaha Dr. Maria binti Tahir, pensyarah kursus elektif Bahasa Melayu Lestari, yang dihormati Encik Noh Kemal bin Mohamed Noor selaku ahli panel jemputan bagi Bual Bicara ini. Rakan seperjuangan, seterusnya semua peserta program Bual Bicara pada pagi ini. Bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan anda dalam program ini. Saya Nik Nur Sulwani binti Wan Ismail selaku moderator slot 1. Dan saya Sarhan Razi bin Rosli selaku moderator slot kedua. Untuk makluman hadirin, terdapat 2 sesi bagi program Bual Bicara pada hari ini, iaitu sesi pertama, slot penceritaan berkaitan lagu rakyat Nusantara di Singapura, dan sesi kedua, slot penghasilan dan penciptaan lagu rakyat menggunakan pantun. Bila berselisih buat tak cakna, sungguh pun sudah bertemu mata. Benarlah sungguh pun jangga Cina, jika tak kenal maka tak cinta. Tanpa membuang masa, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita pada pagi ini. Nama diberi Encik Noh Kemal bin Mohamed Noor, berasal dari Singapura dan merupakan graduan lulusan Ijazah Sarjana Muda Psikologi dengan Multimedia dari Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura. Beliau mula bergiat aktif dalam bidang seni dan budaya sejak tahun 2006 dan beliau juga merupakan penulis dan pengubah lirik lagu. Beberapa kejayaan telah diperoleh beliau seperti finalis projek lagu 2021, juara Carta 89.7 pada tahun 2005, 2010, 2012 dan 2017 serta beberapa kejayaan lain. Kini beliau sangat aktif dalam memperjuangkan bidang seni dan budaya di Singapura. Sidang maya yang dihormati, baiklah kita teruskan program kita pada hari ini dengan slot pertama, iaitu penceritaan berkaitan lagu rakyat Nusantara di Singapura. Adakah Encik sudah bersedia? Ya, sudah. Okey, terima kasih Encik. Diharap Encik berada dalam keadaan sihat sejahtera sentiasa. Baiklah, soalan saya yang pertama ialah, bolehkah Encik terangkan bagaimana sejarah lagu rakyat di Singapura mula berkembang? Mungkin sejarah lagu rakyat di Singapura berbeza dengan lagu rakyat Melayu? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada jawatan kuasa Bual Bicara pada hari ini dan juga semua yang hadir untuk bersama kita berkongsi ilmu lah ya. Saya difahamkan bahawa saya harus berkongsi tentang lagu-lagu rakyat. Jadi membicarakan tentang soalan yang diberikan tadi, bila bermula ataupun bagaimana ia bermula, sebenarnya sedikit background ataupun sedikit latar belakang tentang muzik dan lagu di Singapura ya.
bagi maklumat semua yang hadir pada hari ini, sebenarnya piring hitam yang pertama wujud yang merakamkan lagu Melayu sebenarnya telah dirakamkan di Singapura. Dan piring hitam tu penerbitnya ialah penerbit daripada London, dan pemuziknya ialah kumpulan Ghazal, tak silap saya daripada Johor. Kemudian mereka datang ke Singapura untuk merakamkan sebuah lagu Ghazal. Jadi itu pada tahun 1923 kalau tak silap, 23 atau 27 lah. Jadi sebenarnya dan kemudian pada 1950-an kita semua tahu bahawa Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah bergiat aktif di Singapura. Mula di Singapura, kemudian berhijrah kembali ke Kuala Lumpur untuk meneruskan perlibatannya dalam bidang seni lah. Jadi selepas tahun 1958, Singapura beralih kepada lagu-lagu berentak pop ye. Jadi itu 60-an, 70-an pop ye, dan kemudian datanglah 78, datanglah genre rock, genre muzik baru iaitu rock yang diketengahkan oleh Papa Rock kita, Datuk Ramli Sarip pada 70-an. Kemudian 80-an muzik di Singapura ataupun landscape muzik semakin berkurangan kerana semuanya berpindah ke Kuala Lumpur, kerana pada waktu tu memang banyak even Datuk M. Nasir, banyak penggubah dan juga penulis lirik berhijrah ke Kuala Lumpur untuk merakamkan lagu, kerana tempat untuk merakamkan lagu beralih daripada Singapura ke Kuala Lumpur pada 1980-an sampai hari ini. Jadi itu sedikit latar belakang lah tentang lagu rakaman ataupun lagu-lagu yang dihasilkan ataupun jenis lagu yang dihasilkan di Singapura. Tentang lagu rakyat ni, saya kemarin bertanya kepada Amirul sama ada lagu rakyat tu adakah ia tentang lagu yang senang didengari oleh rakyat, ataupun lagu-lagu rakyat yang memang dah ada yang kita tahu, contohnya macam lagu Tiga Kupang, lagu kalau di sinilah di Singapura ni lagu Tanjung Katong, lagu Chan Malichan, jadi adakah itu, dan Amir kata dua-dua boleh. Jadi bila kita cakap tentang adakah lagu-lagu Melayu ini mempunyai elemen-elemen lain selain daripada Melayu? Memang ada, tetapi kebanyakannya ialah lagu-lagu Melayu yang lagu liriknya Melayu, tetapi kalau kita tahu tentang melody line dia ada unsur-unsur lain seperti unsur elemen Cina, elemen India dan juga Arab. Yang satu yang terkenal, yang senang selalu kita dengar di Singapura, maksudnya lagu-lagu yang diajarkan di sekolah rendah, di sekolah menengah, ialah lagu Chan Malichan, Chan Malichan oi oi, Chan Malichan oi. Itu dan juga di Tanjung Katong airnya biru. Saya tak pasti sama ada semua di sini tahu tentang lagu di Tanjung Katong, sebab lagu di Tanjung Katong ni Tanjung Katong tu dia dekat, memang ada di Singapura tempat di Tanjung Katong. Jadi lagu Tanjung Katong tu muziknya dia ada elemen Cina dan juga Melayu. Tetapi pantun yang ada dalam lagu Tanjung Katong tu memang pantun Melayu lah.
Jadi itu lagu rakyat yang selalu kita dindangkan. Maksudnya dindangkan tu termasuk sewaktu hari kebangsaan menyambut hari kebangsaan Singapura, ada lagu-lagu ini, lagu-lagu rakyat ni. Kemudian ada juga lagu-lagu yang telah dihasilkan oleh Allahyarham Zubir Said. Zubir Said ni seorang penggubah lagu yang bekerja banyak bekerjasama dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada tahun 50-an, 60-an. Dan Allahyarham Zubir Said juga ialah penggubah lagu kebangsaan Singapura. Lagu Majulah Singapura antaranya lagu-lagu yang digubah untuk nyanyian kanak-kanak sewaktu hari kanak-kanak, ialah lagu saya ingat balik lagu ada satu lagu kanak-kanak ni lah yang digubah, dan sampai hari ini juga masih ada didindangkan. Itu adalah beberapa lagu lah yang wujud, sama ada dihasilkan pada tahun 50-an sampai sekarang hari ini masih ada dinyanyikan, ataupun lagu-lagu yang kita tak tahu dari mana asalnya, kerana memang kalau kita tanya kepada ibu bapa, datuk nenek kita pun mereka tahu memang ada lagu ni, lagu Tanjung Katong, lagu Cawan Malican, lagu Tiga Kupang, lagu-lagu inilah lagu rakyat. Kemudian sampai hari ini juga memang masih ada lagu-lagu yang dihasilkan tahun 90-an dan 2000, lagu-lagu rakyat yang bercorak moden ataupun contemporary, sama ada berentak rock ataupun berentak hip hop, sampai sekarang masih ada. Ini adalah jenis-jenis lagu-lagu rakyat yang dinyanyikan atau senang didengari oleh rakyat lah. Jadi inilah lagu-lagu rakyat yang wujud di Singapura. Baik, terima kasih Encik atas jawapan yang diberikan. Baiklah, untuk soalan yang kedua, bagaimanakah Encik boleh terlibat dalam dunia lagu rakyat? Sewaktu saya di sekolah rendah, saya mendengar lagu-lagu seperti lagu Love Hunter. Love Hunter satu band di Singapura. Kalau kita pernah dengar lagu, kalau anda semua pernah dengar lagu Tak ku hiraukan panas mentari lagi demi cinta, itu lagu Love Hunter. Jadi Love Hunter ni salah satu lagu yang ada ialah marilah berpindah-pindah ke satu era. Jadi itu lagu yang wujud. Dan kemudian pada zaman saya sekolah rendah 90-an juga, ada lagu-lagu daripada kumpulan band Rasyon Fikir. Rasyon Fikir ni antara ahlinya ialah Ad Fazil. Ad Fazil banyak kolaborasi dengan siapa tu? Kalau di Kuala Lumpur lah, lagu-lagu seperti Banjir, lagu-lagu Relax Brother Relax Brother Relax Brother Relax. Tu Ad Fazil. Jadi waktu saya di sekolah rendah, mereka dah rakamkan, mereka dah, saya rasa dalam 20-an, 30-an itulah. Jadi bila saya mula, saya sebenarnya memang tak ada plan ataupun tak ada rancangan untuk nak jadi penggubah, penyanyi, semua tak ada. Saya lepas sekolah, saya dilatih untuk menjadi guru. Jadi saya di universiti, saya kerja, saya pergi sekolah untuk jadi guru lah. Saya jadi guru selama 3-4 tahun. Tapi sebelum saya jadi guru tu, saya dah mula melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti seni seperti di DK Barat, muzik dan sebagainya. Jadi satu aktiviti seni yang saya amat rapat sampai hari ini pun ialah DK Barat. Jadi saya memang kenali tokoh-tokoh DK Barat dari Kelantan. Jadi memang itu ya satu sebabnya lah, kerana bila kita berada dalam kumpulan DK Barat,
kita pergi ke pertandingan sebagainya, saya menulis dan juga mengubah lagu. Saya menjadi ahli yang menulis dan mengubah lagu untuk pertandingan. Jadi kemudian saya mengajar, sewaktu mengajar tu saya sampai satu saat saya fikir macam sama ada saya nak mengajar ataupun saya nak teruskan aktiviti seni full time. Saya kena pilih antara satu lah sebab sibuk, dulu banyak kerja. So saya berhenti mengajar dan saya pergi ke saya menjurus kepada aktiviti seni, tetapi dalam aktiviti seni ni saya tetap mengajar juga. Mengajar berkongsi tentang budaya dan juga seni di Singapura. Kalau di Kebun Barat, di Kelantan ialah satu budaya. Tapi kalau di Singapura, di Kebun Barat ialah seni, satu persembahan. Jadi itulah bagaimana saya mula melibatkan diri dalam mengubah lagu dan juga mencipta lagu. Satunya ialah kerana saya sebagai guru, saya lihat anak-anak Singapura generasi yang saya ajar waktu tu memang memerlukan banyak inspirasi ataupun banyak anjakan dari segi bahasa dan juga budaya, kerana anak-anak ni di Singapura kita banyak kerana bahasa Melayu bukan bahasa pertama ataupun bukan bahasa percakapan di sekolah dan sebagainya. Di sini kita berbual bahasa Inggeris. Jadi anak-anak ni hanya berbual bahasa Melayu sama ada di rumah ataupun sewaktu dalam kelas bahasa Melayu. Jadi memang kita perlukan lagi banyak bahan lah. Itu yang membuat saya mula mencipta lagu untuk sekolah dan juga mencipta lagu-lagu rakyat yang membicarakan tentang keadaan sosio budaya, keadaan masyarakat. Itulah lagu-lagu yang saya ciptakan lah. Okay, terima kasih Cik di atas jawapan yang diberikan. Cik, boleh saya tahu siapa antara pendikir yang Cik suka kat negeri Halim Yazid ke Megat Nurdin? Cuma saya boleh jumpa Cik Halim Yazid lagi. Saya pernah jumpa Allah, siapa nama? Pok Su Agil. Saya pernah jumpa ABI. ABI memang selalu datang ke Singapura untuk nonton Mega Perdana. Jadi saya jumpa Ise kemarin pun dia kalau datang Singapura memang kita selalu jumpa lah di sini sebab dia tapi sekarang Ise dia bekerja di radio kan, jadi sibuk lah. Okey, terima kasih Cik. Tak sedia off mic. Okey, tersilap, maafkan saya. Okey, seterusnya diminta Saudara Amirul untuk mengemukakan soalan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Apakah cara yang Encik gunakan dalam mempromosikan lagu Hakikat dan adakah terdapat cabaran semasa menerbitkan lagu itu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Lagu Hakikat tu sebenarnya ialah liriknya sebuah pantun, beberapa rangkap pantun yang ditulis oleh Syaril Samri. Beliau adalah seorang guru pendidikan awal kanak-kanak, maksudnya dari umur 4-5 tahun sampai 6 tahun. Jadi pantun yang tulis tu sebenarnya untuk program seni di Singapura, dan program seni ni dia memang dah ada dah ada konsep yang ingin diketengahkan lah, yang akan diketengahkan untuk penonton melalui social media lah. Jadi saya diberi pantun-pantun tu, saya fikir pantun sebab setiap kali saya hasilkan satu lagu tu, memang saya fikir bagaimana orang yang mendengar tu akan menerima. Satunya ialah di Singapura ni kita tak ada
komposer pengubah lagu seperti seperti arwahnya Pak Nga, kita kurang lah pengubah yang dapat mengubah lagu-lagu tradisional. Ada beberapa cuma mereka lebih kepada orkestra ataupun band. Jadi untuk orang persorangan yang menghasilkan lagu-lagu tradisional kurang. Jadi saya fikir saya pun bukan pengubah lagu tradisional. Saya dengar lagu-lagu ni dan saya rasa saya boleh hasilkan. Satunya ialah lagu hakikat tu dia pantun dan satu melodi yang senang untuk ataupun lebih mudah kita dengar ialah lagu Zapin lah. Zapin rancak kan, sama macam kita dengar lagu Cindai pun Zapin juga. Okay, jadi melodi line dia saya hasilkan sekejap je, dalam beberapa minit saya nyanyi, saya baca pantun. Sebab pantun memang dah ada patah lagu, dah ada apa ni betul patah lagu lah, patah kata yang cantik sebab dia ada lagu di sendiri. Jadi bila kita baca, bila saya hasilkan melodi tu nyanyi je. Dan kemudian lagi satu ialah kerana masa yang diberikan agak terhad lah untuk hasilkan. Cuma senangnya ialah bila kita baca pantun tu, dia dah ada cerita di dalam. Dan lagi satu hal ialah saya fikir kalau lagu yang pantun yang diberikan oleh saya oleh Syaril ni, kalau saya buat lagu yang lebih moderate ataupun moderate tempo ataupun lagi slow, orang jarang nak dengar sebab dah lah lagu Melayu, lagu-lagu genre ataupun pantun ni semua jarang orang dengar di Singapura. Kerana di sini kita mempunyai pilihan, banyak ruang, banyak cara untuk mendapat lagu Spotify dan sebagainya, macam-macam benda. Jadi dan juga masyarakat kita terdedah dengan lebih banyak pilihan. Jadi bila saya hasilkan tu, okey, saya nak lagu rancak, lagu Zapin tradisional, lagu Zapin senang sebab dia rancak dan kemudian lagu dia pun ada dan jalan cerita dia dah ada, sedih kata dah diberikan. Jadi saya terus nyanyikan dan saya rakamkan lagu hakikat. Itu ada YouTube dia. Jadi boleh tonton lah. Sebenarnya lagu ni bukan music video betul pun, dia untuk persembahan dalam apa tu, rangka rancangan tu lah, rancangan social media tu, program tu yang diberikan oleh saya lah. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Saya serahkan kembali kepada saudari Murta. Okey, baiklah. Soalan terakhir daripada saya bagi slide ini ialah, apakah sumbangan dan harapan Encik dalam bidang lagu rakyat? Mungkin kerjasama dengan negara serantau Nusantara? Okey, terima kasih. Saya sebenarnya memang ada banyak ura-ura, cuma rancangannya belum sempat nak rancang lagi. Kerana COVID ni lah, ada banyak program yang terhalang. Jadi sebenarnya memang ada rancangan untuk saya ke Kuala Lumpur untuk berbincang dahulu dengan beberapa penerbit dan juga komposer kat sana di KL lah. Dan satu lagi ialah untuk saya berkolaborasi dengan komposer di kawasan Riau di Sumatera. Kerana di Riau juga banyak sangat lagu-lagu tradisional, pengubah lagu-lagu tradisional yang ada di sana, dan juga banyak aktivis seni di sana yang banyak menghasilkan lagu-lagu tradisional dan juga lagu-lagu rakyat lah. Satu di sini saya juga kemarin
dapat berpeluang untuk bersama-sama dengan komposer yang menghasilkan Majika, KRU Production dahulu Majika, filem Majika, lakonan siapa tu, Datuk M. Nasir, lakonan banyak lagi lah pelakon. Jadi cuma dah bincang tapi kita tak dapat move forward sebab saya tak dapat ke Kuala Lumpur. Jadi itu antara rancangan yang adalah mungkin tahun depan ni. Sekarang pun 29 November ni dah buka VTL, jadi ada kemungkinan besar saya akan ke Kuala Lumpur juga, sama ada lewat tahun ni ataupun tahun depan lah, untuk menghasilkan lebih banyak lagu. Satunya di Singapura ni kita banyak lihat pada penghasilan lagu di Kuala Lumpur. Jadi banyak lagu-lagu di Malaysia kita ambil. Jadi kalau orang Singapura, lagu-lagu kita ada beberapa rancangan yang banyak mengetengahkan lagu-lagu Singapura, tapi kita juga melihat lagu-lagu yang kita senang dapat lah, lagu-lagu Malaysia je. Jadi memang apa tu, kolaborasi memang banyak sebenarnya, dan juga agak rapat kerjasama Singapura dengan Malaysia lah actually. Mungkin Cik boleh buat kumpulan secara duet dengan kumpulan Malaysia. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Encik atas jawapan kepada setiap persoalan yang diajukan. Saya serahkan program ini kepada saudara Saharazi bagi mengendalikan slot kedua. Terima kasih kepada saudari Nik Nur Sulwani. Hadirin sekalian, kita teruskan dengan slot kedua, iaitu penciptaan dan penghasilan lirik lagu dengan menggunakan pantun. Di sini, saya mempunyai beberapa soalan yang ingin diajukan kepada Encik. Adakah Encik sudah bersedia? Ya. Silakan. Baiklah. Soalan yang pertama, bagaimanakah pantun memainkan peranan dalam penulisan lirik lagu dan apakah cara terbaik untuk mencipta pantun berdasarkan ciri-cirinya? Maaf, pencipta pantun begitu dasar apa? Berdasarkan ciri-cirinya. Maksudnya dari segi format pantun itu sendiri. Sebenarnya pantun tu memang dah ada patah lagu, dah ada suku kata yang ditentukan kan. Jadi dia dah ada pattern sebenarnya. Kalau dari segi muzik, kita baca ataupun baca sesuatu tu kita akan baca kan. Kita dah ada pattern dari situ, dah lengkap. Kalau dalam bahasa Inggeris pun quatrain lah, empat baris tu memang ada dia punya rima dia, rima tengah, rima akhir memang dah ada. So satunya ialah apabila kita hasilkan lagu daripada menggunakan pantun, apabila kita hasilkan lagu ni, setiap komposer, setiap pengubah dia akan fikirkan siapa yang nak dengar lagu ni. Adakah sama juga macam kalau kita tanya Datuk M. Nasir pun, Datuk M. Nasir cakap siapa nak dengar? Adakah untuk rakyat marhaen, atau adakah untuk kelompok-kelompok seni yang tertentu, dan siapakah penyanyinya? Itu penting. Siapa penyanyi, siapa pendengar, dan bagaimana lagunya macam ni. So kalau kita nak hasilkan lagu-lagu seperti tradisional, kita cakap tradisional atau ethnic traditional world music punya bentuk muzik itu, memang senang sikit sebab lagu-lagu yang kena dengan lagu-lagu pantun ialah melodi ataupun muzik berentak inang, zapin, dan juga inang, zapin. Ini yang paling senang lah, paling mudah untuk kita hasilkan lagu menggunakan pantun. Tapi ada juga satu genre
yang bukan tradisional, iaitu hip hop ataupun rap. Ini juga boleh menggunakan pantun. Lagi satu ialah genre yang yang bercampur. Contohnya lagu saya tak pasti sama ada Gegar Vaganza semalam Bandi Amok nyanyi lagu tinggi-tinggi ke balik. So, Amok banyak menghasilkan lagu-lagu tradisional yang berentak rock. Jadi ini untuk menyesuaikan untuk memang khusus untuk pendengar-pendengar muzik rock yang inginkan lagu tetapi masih ada unsur-unsur jati diri Melayu dalam lagu tu. Lagu muzik dia rock tapi ada dari pantun, ada dia punya melodi Melayu. Contohnya macam lagu Lancang Kuning pun ada, Bani Amok ada lagu Lancang Kuning. Jadi ini antara lagu-lagu bagaimana kita gunakan ini adalah contoh lagu-lagu apa yang sesuai. Bagaimana nak hasilkan lagu tu ialah dengan hanya mengikut seni kata yang ada tu. Kita kena faham satu ialah kita kena faham apakah pantun yang ditulis lah. Sama ada pantun tu teka-teki ke, kalau pantun tu pantun tentang cinta kan. Biasanya pantun tentang cinta ni kita akan selalunya akan hasilkan lagu, mungkin lagu Inang. Lagu Inang dia lebih lemah lembut. Lagu cinta lebih sesuai. Kalau lagu teka-teki mungkin ada kelakar sikit, Zapin boleh. Zapin ataupun lain lah kan. Masri ke joget antara satu paling senang lah. Joget lagi satu genre yang contohnya macam lagu Joget Pahang. Joget Pahang pantun tapi lagu dia joget lah sebab dia baru datang dari nana singa kejor beri nana. So lagu macam seloka gitu kan. Bermain-main bertanya soalan itu. Jadi satunya ialah kita kena faham pantun yang diberi supaya kita boleh hasilkan lagu jadi kita tak bercanggah. Lagu dengan pantun serasi lah baru kita dapat hasilkan sesuatu yang efektif. Satunya ialah untuk menghasilkan karya yang efektif untuk pendengar. Bila dia dengar sekali je dia tu oh ni sedap ni lagu ni, pasal apa? Pasal dia ada pantun, isi ada dia punya lagu dia situ. Itulah. Terima kasih Encik atas penjelasan. Sungguh jelas dan terperinci sekali penjelasan daripada Encik. Dan saya beralih pula kepada soalan kedua. Soalan kedua ini merupakan lagu nyanyian Encik sendiri iaitu lagu Hakikat. Kali pertama saya dengar lagu Hakikat ni terus dapat tangkap dia punya melodi kerana lagu ini bagi saya sangat indah dan mempunyai pantun yang sangat puitis. Jadi soalan saya, bolehkah Encik ceritakan apakah inspirasi atau tips yang digunakan dalam menghasilkan lirik tersebut? Okey, liriknya dihasilkan oleh Syaril Samri hasilkan lirik ataupun pantun tu. Saya hasilkan lagunya. Lagunya sebenarnya dia bukan idea dia pun. Idea dia memang, walaupun lagu tu memang lagu saya hasilkan. Inspirasi satu lagu yang menjadikan kasih saya inspirasi ialah lagu JJ. Lagu JJ saya lupa tajuknya. Lagu lagu tu bila saya dengar ini kena sebab saya nak lagu rancak, saya nak hasilkan lagu ni untuk rancangan tu. Lagu dia mesti kena rancak supaya bila orang dengar senang nak tangkap. Dengar je tahu. So music wise memang saya banyak menggunakan agak-agak alat-alat yang sama, about the same lah bass, drum, gitar, a bit of strings dan sebagainya untuk hasilkan muzik ni lah. Melodinya
memang saya main gitar je, terus saya sebelum tu saya nyanyikan dulu. Saya dapat pantun tu saya nyanyikan, kena dengan ni, verse yang saya terpaksa pecahkan sebab pantun dia sama, dah masa Syaril berikan saya pantun tu, dia tak ada cakap okey yang ni bahagian chorus, ni bahagian verse, bahagian tak ada. Jadi saya yang pecahkan lah, saya ambil okey ini boleh jadi verse, yang ini saya ni chorusnya saya tengok baca kan. Jadi yang bahagian tu memang kena dengan chorus, jadi saya jadikan chorus. Jadi saya nyanyikan, bila saya nyanyikan saya main gitar, saya terpaksa bezakan sedikit sebab lagu Zapin kalau kita nyanyi macam biasa terus je, nanti dia akan jadi monotonous. Jadi macam jalan apa, dia jalan terus je lah, boring jadi bosan. Jadi saya terpaksa ubah sedikit, tukarkan chorus jadi itu, pre-chorus sikit, tambah jadilah lagu tu. Cuma lagi satu ialah sebab lagunya panjang. Sebenarnya pantun tu panjang. Jadi saya terpaksa, saya tengah fikir macam mana saya nak nyanyikan lagu ni supaya nampak macam pendek. Jadi sebenarnya kalau nak tengok pantun dia satu kali jalan, saya rasa dalam 6 rangkap dah lah. 6 rangkap pantun, bila kita nyanyikan banyak sebenarnya pantun tu, dan masa yang diberikan taklah dalam berapa minit dah. Dalam untuk apa kira macam lagu tu tak boleh lebih dari beberapa minit yang diberikan. Jadi saya itulah antara cabaran-cabarannya lah. Jadi saya kena fikir, kita kena work backwards lah. Kita kena tukar balik cara dia. Sebenarnya menghasilkan lagu ni kebanyakannya orang dapatkan lagu dulu, diri tak datang dulu. Lagu dapat dulu, lagu dah nyanyi, dah dengar lagu ni, kita cari penulis lirik, kita berikan patah lagu. Contohnya baris pertama ada 8 suku kata, baris kedua 7. Jadi akan tu 8, 7, 3, 4. Kemudian pre-chorus berapa nombor. Ini adalah satu teknik arwahnya Pak Ngah, dan juga tak salah saya arwahnya Lolok juga. Arwah Lolok juga menggunakan teknik sama. Sama ada Lolok mendapatkan teknik ini kerana sama ada saya rasa Bok Lokman. Bok Lokman juga memberikan Lolok yang sama lah, cara yang sama. Maksudnya seni kata ni Lok aku nak macam ni dia punya tu 8, 3, 7, 3, verse dia pre-chorus dia 3, 4, 4, 3. Jadi melodi dia dah ada tau. Dia berikan betul, Lok kata mana mereka akan masukkan aku pergi pasar sekarang, K9, cukup kena. Jadi mereka masukkan itu cara yang ada. Maksudnya lagu baru lirik. Saya dapat lirik dulu baru saya masukkan lagu. Jadi terbalik lah. Cuma yalah, memang menarik untuk menghasilkan karya tu sebab pantun dah ada. Jadi senang cerita dan senang dapatkan lagu lah. Ya. Baiklah, terima kasih Encik. Sungguh menarik sekali tips yang Encik ceritakan tadi. Baiklah, saya beralih pula kepada soalan yang ketiga. Bolehkah Encik menyemak pantun yang kami sediakan? Kami nak lihat dari segi sama ada pantun ini bersesuaian untuk didendangkan menggunakan irama lagu rakyat, dan adakah pantun ini menepati ciri-cirinya. Jadi bolehkah Encik untuk menyemak pantun kami? Silakan. Ya, saya present. Jadi inilah pantun yang kami sediakan, dan pantun ini bertemakan keluarga bahagia. Keluarga Malaysia, maafkan saya. Keluarga Malaysia, tajuknya ialah Indahnya Keluarga Malaysia, dan pantun ini akan didendangkan menggunakan irama Seloka Pak Kadut.
Boleh nampak ke atau nak saya zoom? Boleh. Okey, jadi uh, okey, saya nak tanya, adakah ni pantun untuk yang pertama ialah siapa yang akan mendengar. Contohnya kalau kita ataupun siapa yang akan dapat mendengar lah, sama ada untuk rakyat marahan ke ataupun untuk murid-murid kat sekolah ke atau sebagainya. Jadi itu satu perkara lah yang kita kena perhatikan lah. Sebab kalau di Singapura kalau macam gini selalunya untuk contohnya macam apa tu, aktiviti kelab masyarakat, apa ni, rancangan-rancangan televisyen memang ada. Tapi kalau di sekolah, sebab kalau di Singapura lah, di Singapura, kanak-kanak sekolah contohnya daripada darjah 1 sampai darjah 4, ada beberapa perkataan mereka tak diajar sebab dan mereka pun tak tahu. Contohnya macam dipintal, pegangan, mereka belum diajar lagi. Jadi untuk kanak-kanak memang kita kena maksudnya kita kena gunakan perkataan-perkataan yang lebih mudah untuk mereka fahami lah di sini lah. Tapi saya rasa kalau di sana, saya rasa kalau macam sini kata macam ni memang boleh lah orang faham je. Memang ni kan. Lagi satu ialah dari bagi saya dari segi pantun memang okey, tak menjadi masalah. Dan sebenarnya menggunakan pantun untuk lagu lebih mudah untuk anak-anak faham atau lebih mudah untuk sesiapa saja ingat sini kata, sebab dia punya rima yang dah ada, memang sedia ada dalam pantun. Jadi kalau untuk pantun yang diberikan ni memang pada saya okey je. Alright. Baiklah, terima kasih Encik. Encik, saya ada dapat beberapa permintaan daripada rakan-rakan saya yang ingin mendengar Encik menyanyikan lagu Hakikat secara langsung. Jadi mungkin Encik boleh perdengarkan kepada kami serangkap lagu tersebut. Saya nak kena cari sini kata dulu. Sebab lagu ni dia rakaman kan. Jadi saya tak hafal. Saya nak kena cari sini kata boleh. Okey, boleh. Ada ya. Ni sikit je lah saya nyanyikan sikit. Bunga sekuntum dihinggap kumbang, walaupun lentur cantik wajahnya, isu kaum bila dibincang, bicara tutur tiada hentinya. Hilangnya peti tertimbun batu, permata biru tetap dicari. Zaman berganti musim berlalu, orang Melayu masih berdiri. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik. Sungguh tak sangka dapat dengar suara Encik secara langsung dari Google Meet. Terima kasih sekali lagi Encik atas kesudian untuk perdengarkan kepada kami semua nyanyian Encik secara langsung. Baiklah, bersama. Para hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya kita beralih kepada sesi soal jawab. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh mengaktifkan fungsi mikrofon atau menaik soalan di bahagian ruangan sembang Google Meet untuk saya bacakan. Dipersilakan.
Di sini ada satu soalan. Dekat ruang SMA ada Dekat satu chat, soalan. Ya, Okey. daripada Sofia. Melur ditabur bersama mawar, jika terbijak hilanglah permai, andai masyhur semuanya benar, kalau tidak dikutuk ramai. Ini saya rasa okey, saya nak kena terangkan sekali lagi. Setinggi kata ni bukan saya hasilkan. Ini setinggi kata Syaril lah. Jadi saudara Syaril Samdi juga penggiat pantunism. Beliau adalah antara belia di Singapura yang saya rasa dia seorang je lah belia yang bergiat mempromosikan, bergiat untuk mengetengahkan penggunaan pantun dalam pelbagai kegiatan masyarakat di Singapura. Melur ditabur bersama mawar, jika terpijak hilanglah permai, andai masyhur semuanya benar, kalau tidak dikutuk ramai. Saya rasa ini tafsiran saya lah tafsiran saya. Ini seperti kita ketahui, kalau orang tu terkenal, apa-apa dia cakap semua betul. Apa-apa dia cakap, bulan tu 4 persegi, betul, boleh. Kalau terkenal lah, orang terkenal. Tapi kalau tak terkenal, kita cakap benda yang berbeza sedikit, benda yang mungkin berbeza pandangan, semua orang nak mula kutuk kecam. Sebenarnya benda ni banyak juga yang dihasilkan, bukan hanya dalam pantun ni. Lagu Zizi Kirana pun ada lagu kan. Kecam-kecam tu memang ada lah. Jadi itulah apa yang saya tafsirkan lah, teguran ataupun apa yang saya rasa Syaril ingin sampaikan lah. Okay, saya ada soalan lagi ni. Saya ingin bertanya, apakah pandangan Cik berkaitan lagu rakyat dan lagu gugat di sebuah negeri? Adakah lagu rakyat termasuk dalam lagu rakyat sebenar? Okay, ini satu benda perkara yang kita di Singapura tak ada. Kita ada juga tapi kita tak ketengahkan. Okay, ataupun kurang. Di Singapura, kalau di Malaysia, kita ada logat Seremban, Kelantan, orang Kelantan. Jadi banyak beza. Kalau di Singapura kita gunakan lebih di sini lebih kepada kau orang apa? Kau orang Boyan ke, orang Jawa ke, orang Minang ke, orang apa? Ini di Singapura. Dan lagu-lagu Bawian yang terkenal di Singapura seperti ini lah, Lauber kalau neng kene bula na 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 arapa ale, tapi tu bahasa dia totally bukan Melayu totally bahasa Bawian. Jadi berbeza lah. Tapi adakah lagu-lagu logat itu termasuk dalam lagu rakyat? Sebenarnya bagi saya memang termasuk. Satu lagu yang saya memang sangat kagum ialah lagu Hatan dengan lagu Wari. Lagu ni lah yang cerita tentang Allah lupa tajuk dia. Tapi itu satu yang bagi saya memang best lah. Memang wajar dijadikan dan diangkat sebagai lagu rakyat sebenarnya. Sebenarnya saya rasa lagu-lagu dari Kelantan, lagu berentak di Barat pun ada juga. Dan juga lagu-lagu satunya ialah Apak Hari Khalifah banyak buat dengan projek apa band ya Allah lupa nama band Project 88 Floor 88 Floor 88 yang lagu ada di Barat dalam lagu tu kan. Itu bagi saya memang antara inilah idea yang sangat baik, bagi saya sangat baik, sebab cara beliau memasukkan elemen Barat dalam lagu tu memang sesuai, cantik. Dia duduk, kalau di Indonesia dia panggil duduk lah. Duduk dia tu just nice kalau English. Duduk. Jadi banyak sebenarnya lagu-lagu dan saya sebenarnya menantikan lebih banyak lagi lagu logat daripada negeri-negeri
lain untuk timbul sebenarnya. Dan okey, adakah lagu rakyat itu masuk dalam lagu rakyat sebenarnya? Memang saya rasa memang harus diangkat dan memang termasuk dalam lagu rakyat lah. Baiklah, terima kasih Encik. Ada lagi soalan yang ingin diajukan kepada Encik Akmal? Baiklah, kalau dah tiada soalan, saya serahkan kembali buat bicara ini kepada saudari Nik Nur Sulwani. Baiklah, Cik, saya ada soalan dari diri saya sendiri. Baik, silakan. Kita ni. Saya nak tahu antara penyanyi lagu rakyat Melayu, siapa yang Cik suka dan gemar dengar? Di Singapura atau di mana? Sana, di Malaysia? Malaysia. Di Malaysia memang banyak lah. Yang paling utama Datuk M. Nasir lah. Lagu-lagu macam anak-anak kita kan yang mana, itu lagu-lagu anak kita. Dan kemudian yang baru-baru modernnya muzik Ultimate saya juga sempat berbual dengan Ultimate waktu dia rakamkan muzik video di Singapura kemarin. Ada lagi band yang sebenarnya lagu-lagu dia bukan lagu rakyat, lagu tu harus diangkat sebagai lagu rakyat. Saya jumpa dengan Abang Mus ni juga ada beberapa lagu yang lagu rock yang sebenarnya mempunyai message yang mempunyai message baik, positif kepada rakyat sebenarnya. Jadi sebenarnya lagu rakyat dia sama ada lagu-lagu yang positif untuk rakyat ataupun lagu-lagu yang senang dinyanyikan oleh rakyat. Jadi rakyat menjadi menjadi paksi dah sebenarnya, paksi yang ataupun tunjang utama lagu-lagu rakyat ni lah. Ada satu lagi soalan, terima kasih Encik. Saya nak tahu, boleh Encik kongsikan nama-nama aktivis lagu rakyat ni dekat Singapura? Kat Singapura? Saya boleh saya share tak? Saya ada beberapa gambar. Boleh. Silakan Encik. Okey. Okey, ini yang terkini lah Boleh nampak? Boleh nampak. Jadi ini Hakim Jahat hip hop di Singapura. Nama dia Hakim Jahat tapi dalam seni kata dia banyak menceritakan tentang sosio budaya masyarakat Singapura. Menceritakan tentang masyarakat yang kita tinggal di rumah pangsa lah. Kita di sini kalau rumah sebuah tu memang kaya raya lah kan. Rumah pangsa di blok lah. Banyak kawasan-kawasan yang ni lah yang diceritakan oleh Hakim Jahat. Kemudian Al-Fazil, ini antara satunya syair Melayu. Saya tak pasti sama ada di Spotify ada ke tidak syair Melayu ni. Kalau dapat ni boleh lihat lah. Siap Okey, ini kan gambarnya syair Melayu. Kemudian album saya sendiri Jenggala Konkrit juga ada di Spotify, boleh cari.
Ada beberapa lagu sajak daripada penyair di Singapura yang saya jadikan lagu. Saya rasa dua ke tiga sajak lah saya jadikan lagu. Jadi ini pun antara eksperimen yang kita cuba buatlah di Singapura. Kemudian Akhir Yasin, Panji anak minoriti, kerana kita di sini memang kita memang minoriti di sini. Jadi ini lebih pada masyarakat Melayu di Singapura lah. Salah satunya ialah lagu, saya tak ingat lah, lagu-lagu yang ada di sini memang baik-baik lah. Dan rasa album terbaru Datuk Ram Sarip baru saya lancarkan. Juga dengar Rasa Hati ni memang idea yang banyak. Saya rasa Datuk Ramli sendiri kumpulkan sebelum COVID lah, dan juga sewaktu COVID dan mereka rakam sebagainya. So ini Syam Fikir ni, ini Fazil dengan Yasin. Mereka sewaktu saya di sekolah rendah, mereka lah yang menjadi maksudnya inspirasi dah untuk saya teruskan perjuangan kat Singapura ni. Kalau tidak, orang semua tanya, kenapa kau tak pergi KL kan? Memang boleh lah. Kalau aku pergi KL, siapa nak buat kerja kat Singapura kan? Jadi paksa dah saya tinggal di sini. Okay, baik. Okey, baik. Ada apa-apa soalan lagi daripada rakan? Kalau ada, boleh tanya. Cik, saya nak tanya. Dalam dekat negara Singapura, untuk frekuensi radio sendiri, dia ada mainkan ke lagu rakyat ni sekarang pada era sekarang ni? Singapura cuma ada 2 stesen je. Dia macam sana banyak kan. Sini di Singapura ada 2 stesen. Satu Warna, satu Ria. 89.7 dengan 94.2. Okay, beza stesen Singapura dengan stesen Malaysia stesen Singapura kira macam apa tau, macam kita pergi pantai, kita nampak pasir tu, macam tu lah. Kita punya kaki, beza kaki kita ada 2, pasir tu macam itulah. So kalau kita pergi Malaysia, kita kalau saya drive ke Malaysia, masuk Johor 104.5, 104.1, 80, 37, semua ada stesen. Kemudian saya pergi ke negeri lain, tukar stesen lain kan. Saya kena tukar sebab frekuensi tak dapat. Jadi kena tukar banyak. Itu baru Melayu punya stesen, belum lagi yang English, Chinese, Tamil kan. So kalau di Singapura memang limited sebab kita cuma ada satu je provider. So jadi lagu-lagu yang nak dimainkan dia ada slot tau, program. Okay, dari jam ni sampai ni main lagu gini, jam ni sampai ni main lagu apa. Jadi lagu-lagu rakyat ni ada slot tertentu. Kalau tak silap saya jam 8 malam sampai 8 sampai 10 lah, 8 sampai 10 malam tak ada saya. Ataupun siang jam 3 sampai 4 ke itu waktu siang. Jadi itu yang slot yang telah diperuntukkan. Kecuali lagu-lagu kita memang lagu yang contohnya lagu Jangan Cakap Abang Tak Payung kan. Lagu-lagu tu memang orang dengar lagu apa ni kan. Memang menarik lah. Ataupun lagu-lagu lain lah yang mempunyai unsur-unsur lagu rakyat tapi menarik. Jadi mereka akan mainkan, putarkan dalam waktu-waktu lain. Waktu-waktu yang luar daripada yang diperuntukkan. Itu apa yang saya ketahui. Memang di Singapura gitu sebab saya berbincang, kita memang ada sesi berjumpa dengan music director for radio lah di Singapura. Mereka banyak pada waktu tahun 2000 banyak artis Singapura yang protes sebab lagu-lagu Singapura kurang dimainkan. Jadi bila kita dah jumpa dengan music director radio, ada 2 orang,
mereka kata okey kita akan buat gini sehingga maksimum one program, all this is Singaporean punya programs for Singaporean songs. So memang dah diperuntukkan. Okey, baiklah. Okey, terima kasih Encik. Saya baca soalan dari saudari Noizati binti Aziz. Adakah lagu Pantun Budi daripada SM Salim termasuk dalam lagu rakyat atau lagu Melayu tradisional? Okey. Bagi saya ni pendapat saya lagu SM Salim, lagu Pantun Budi, dia lagu tradisional dahulu. Sebab satu ialah Zapin, ni lagu Zapin. Tapi Zapin ni kalau kita tanya orang yang betul-betul pemuzik Zapin, pemuzik tradisional, mereka katakan Zapin dia tak complete. Maksudnya dia tak full. Dia Zapin asli ni semua, contohnya macam lagu Gurinam Jiwa lagu Gurinam Jiwa tapi lagu dia lagu asli, dan lagu asli tu pun tak complete, maksudnya dia punya counting dia it's not a full asli song. Full asli song maksudnya lagu-lagu macam Sri Mersing tak ada saya. Sri Mersing ada lagu-lagu yang betul, tu betul lagu complete. Jadi bagi saya Pantun Budi dia pertama lagu tradisional sebab dia memang lagu Zapin. Kemudian kedua kedua kita kena tengok dia punya seni kata. Kalau seni kata dia ada bagi saya kalau ada unsur yang positif ataupun unsur-unsur yang memberi nasihat, kita boleh angkat sebagai lagu-lagu rakyat lah. Dan ketiga, kalau lagu tu sering dinyanyikan oleh orang ramai dalam apa keadaan pun. Kalau di Indonesia saya banyak berkongsi berbual-bual dengan kawan-kawan di Indonesia. Di Indonesia lagu-lagu seperti Bengawan Solo, lagu Pentas Sandiwara, ini semua lagu rakyat bagi diorang. Kerana apa? Walaupun lagu dia tak cakap pasal tak ada benda yang positif. Lagu rakyat kerana diangkat sebagai lagu rakyat kerana ramai orang kenal lagu tu dan suka menyanyikan lagu tu. Lagu Jali-Jali. Ini dia si Jali-Jali. Na 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 na. So lagu Jali-Jali jadi ini antara lagu-lagu yang dianggap lagu rakyat bagi mereka. Jadi kalau untuk saya lagu Pantun Budi ni pertama ialah lagu tradisional dahulu, kemudian barulah lagu rakyat. Okey. Assalamualaikum Cik, saya nak bertanya tentang lagu Gilang Si Paku Gilang. Katanya berasal dari Singapura. Boleh cerita apa tu maksud Gilang? Okey. Gilang tu ialah tempat. Gilang tu tempat yang kawasan Melayu dah panggil. Kawasan Melayu, Gilang, ada jalan Lorong Engku Aman, ada kawasan Jucat Cina lah, kawasan tempat tu kebanyakannya Melayu. Gilang tu, nama Gilang tu berasal ni yang saya tahulah yang diceritakan dari beberapa rakan pengkaji sejarah lah. Dia berasal dari perkataan gelang. Gelang dan kemudian ada satu kawasan tu Gelang Serai nama tu. Sebab situ memang tempat pasar yang menanam serai. Ada kawasan pasar dan juga kawasan yang menanam serai, ada ladang serai dulu. Dan bila diangkat tak tahulah mungkin sebab orang salah sebut ke, ejaan tukar daripada Jawi ke Rumi salah eja ke apa benda saya tak tahu, jadilah Gilang. Gilang Si Paku Gilang tu sebab lagu Gilang Si Paku Gilang, Gilang Si Rama-Rama, pulang marilah pulang bersama-sama, pulang marilah pulang bersama-sama. Gilang Si Paku Gilang tu sebenarnya lagu macam kalau kita tengok cerita Piramli, lagu yang mari kita ke ladang, saya tak ingat lagu cerita apa tu, satu lagu tu segitu. Okey, jadi lagu yang beramai-ramai nyanyi untuk buat sesuatu kerja ataupun buat satu ni. Kalau di US Amerika Syarikat lagu-lagu rakyat macam ni banyak dinyanyikan oleh orang-orang kulit hitam. The Blacks, mereka sebab mereka menjadi hamba kan. Hamba satu masa tu mereka bekerja dan setiap kali mereka bekerja mereka akan
nyanyi dengan sambil bekerja. Beberapa lagu popular, saya tak ingat lah lagu-lagu apa, but memang satu budaya mereka ialah tu. Sama juga macam di K Barat, apabila mereka dikatakan apabila nelayan-nelayan dah penat bekerja, dia pulang ke apa ni, to the land, return to the land, pulang ke tanah, kemudian maksudnya di kawasan kampung nyanyi ramai-ramai sebagainya. So nyanyian ramai-ramai ni, gilang si baku gilang tu dikatakan lagu yang untuk mereka waktu bekerja, something like that, ataupun pulang daripada bekerja lah. Kemudian pulang sama-sama. So yeah, correct. So pulang bersama-sama, pulang ke Gelang lah, dikatakan. Ada pula, okay, yang ini saya tak tahu sama ada conspiracy theory ke ataupun bukan. Ada yang mengatakan lagu ni dicipta untuk, okay, sewaktu, okay, Singapura kan, kita pada waktu pemerintahan British, kita diagih-agihkan, maksudnya Melayu satu tempat, Chinatown, China satu tempat, India di Little India. Semua separated. Okay? Semua berasing asing-asing lah. Apabila pemerintahan sosialis, Barisan Sosialis Singapura pada tahun 1963 salah saya, mereka pecah-pecahkan. Jadi semua bangsa bercampur. Orang dia ada kuota, Cina 70%, Melayu 30%, India berapa peratus. Jadi mereka pecah-pecahkan. Jadi lagu tu dikatakan ialah untuk mengingatkan semua bangsa Melayu supaya jangan lupa pulang ke Gelang. Kerana Gelang tu tempat Melayu. Pulang ke Gelang, maksudnya sebab kita dah pecah tau. Jadi di kawasan barat ada Melayu, Cina semua, di ni ada semua, dah ada campur-campur, dan mana-mana semua ada campur-campur lah. Jadi lagu ni ialah untuk ingatkan semua, marilah pulang bersama-sama, pulang ke Gelang untuk datang. Dan memang sampai hari ni pun, kalau orang nak pergi pasar, walaupun dekat kawasan-kawasan rumah sendiri ada pasar sendiri, orang tetap pergi Gelang sebab nak pergi pasar. Dan tiap-tiap bulan Ramadan memang bazar paling besar di Gelang. Memang tempat Melayu. Ada hari ni juga ada satu bangunan, Wisma Gelang Serai, tempat aktiviti seni dan juga aktiviti kebudayaan masyarakat Melayu lah, kat situ paling besar di Singapura. Okay. Memandangkan di Singapura bahasa pertuturan harian menggunakan bahasa Inggeris, jadi apakah cabaran Encik ketika pertama kali mencuba bidang ini? Bagaimanakah penerimaan masyarakat sini? Okay. Okay, mungkin saya rasa ramai yang mungkin keliru, maksudnya mungkin salah anggap yang English is the first language, jadi kita tak tahu, bahasa Melayu kita tak kurang. Sebenarnya tak juga. Saya cuma nak kongsi, bila kita lihat, sebenarnya saya sempat ke Amsterdam sebelum COVID. Saya ke Amsterdam dan saya berjumpa dengan kawan-kawan saya di sana. Mereka boleh berfasih berbual dalam bahasa Belanda, Inggeris, Flemish, a bit of French, 4 bahasa kerana mereka ialah more than trilingual. Kalau kita bilingual di Singapura memang digalakkan bilingual, maksudnya Inggeris dengan satu bahasa lain lah, Tamil ke, Cina ke, ialah Mandarin ke, lain-lain lah. Jadi cabaran bagi saya untuk gunakan bahasa cabaran bagi saya sebenarnya untuk menggunakan bahasa Melayu tak susah. Kerana memang orang Melayu di sini memang bahasa Melayu memang ada, masih digunakan. Dan penerimaan masyarakat pun memang tak susah sangat sebab apa tau? Mungkin kalau kita lihat di sini masyarakat muda, mereka gemar berbahasa Inggeris dengan kawan-kawan. Tapi bila
kita suruh ataupun kita tanya, kenapa tak bawa bahasa Melayu? Mereka boleh bawa bahasa Melayu, boleh bawa, antara mereka sendiri boleh gunakan bahasa Melayu. Cuma mereka tak biasa sebab dah terbiasa berbual dengan kawan-kawan yang bukan Melayu. Maksudnya dengan orang India, dengan orang Cina sebagainya. Jadi terpaksa menggunakan bahasa perantaraan lah. Jadi dah terbiasa kan. Jadi itulah yang menjadi kebiasaan. Jadi bagi saya cabaran saya ketika mencuburi bidang ini bukanlah kerana bahasa, bukan kerana bahasa, tapi kerana adakah masyarakat boleh menerima jenis muzik yang saya akan ketengahkan, itu je. Tapi alhamdulillah sejauh ni memang inilah, memang memang senang, memang okeylah, diterima lah apa-apa saya sejauh ni, apa yang saya rakamkan, apa yang saya promosikan, orang boleh terima, boleh accept lah. Baiklah, soalan seterusnya saudara Lomar Umar. Saudara Encik saya nak bertanya. Okey, Dalam lagu rakyat, Tan Sri SM Salim, Datuk Zainal Abidin, lagu zaman. Betul, lagu zaman ke lagu yang jatuh tu? Tajuk dia apa tu? Okey, itu okey, bagi saya pencernaan saya lah, pemahaman yang saya faham, bagi saya itu lebih pada lagu komersial sebenarnya. Kerana lagu rakyat ni apa tahu, kalau orang, lagu rakyat ni mungkin bagi saya kalau lagu tu senang dinyanyikan oleh busker dekat apa ni, dekat jalan Masjid India tu kan, kat depan Sogo kan, orang busker main perform, sedang dia perform, bagi saya tu dah capai lagu rakyat, sebab dia mudah dinyanyikan satu, tapi dia mesti kena penuhi ciri-ciri lain lah. Maksudnya lagu yang mempunyai mesej yang positif kepada pendengar. Satunya, kalau lagu cakap pasal lagu zaman mungkin lagu rakyat, tapi kalau lagu yang ada dua lagu, tak salah saya, kalau lagu SM Salim dengan Datuk Zainal, lagu yang lagu tu saya rasa bukanlah. Kalau lagu zaman mungkin, sebab dia ada lagu lama orang, cara kita orang timur tak mengapa apa, ada yang mengatakan tak apa kalau kamu ingin nyanyikan lagu ni walaupun suaranya berbeza, asalkan iramanya sama lah, maksudnya gitu . Okey, saya ingin bertanya, apakah cabaran yang Cik Lewis sebagai pencipta lagu rakyat pada masa kini? Okey, lagu-lagu zaman sekarang ini lebih popular lagu jenis hip hop, R&B dan sebagainya. Okey, sebenarnya bagi saya ada juga hasilkan lagu saya hasilkan lagu rakyat. Tak semua lagu saya lagu rakyat beberapa lagu saya hasilkan lebih kepada lagu komersial. Dan lagu komersial ni ada beberapa lagu yang saya terbitkan, saya juga menggunakan konsep hip hop R&B. Lagu untuk album Jenggala Konkrit tu lagu hip hop. Lagu hip hop bersama seorang rapper, A-Tres, di Singapura. Dia mengeluarkan lagu Bujang di Malaysia bersama dengan Erwin Shah Lawson, tak salah saya. Dan itu bukan lagu, bagi saya itu bukan lagu rakyat, tapi message yang dia tengahkan sama juga. Mempunyai cerita-cerita yang menceritakan tentang masyarakat, sosial budaya, keadaan masyarakat setempat lah, masyarakat Singapura lah. Bagi saya cabaran untuk masa kini ialah lebih kepada menghasilkan untuk saya lah, lebih untuk menghasilkan visual apa maksudnya, music video. Kerana di Singapura tempat dia kecil. Singapura ni tempat kecil. Dia tak ada macam kalau kat Johor, kalau kat contoh kat KL aku nak pergi cari laut lah. Mana laut? Banyak laut sana. Kan, pantai timur punya daerah semua cantik-cantik. Sini ada berapa je, lain semua laut semua ada kapal.
Jadi tak dapat satu keadaan yang senang kita nak apa tu, kalau kita cakap pasal outdoor shoot lah, outdoor shoot, jadi tak mudah. Kalau kita cakap pasal studio shoot, kita pakai gunakan CGI dan sebagainya, memang banyak cara lah. Cuma perlukan banyak lebih kewangan lah dari segi ni untuk menghasilkan muzik video yang baik lah. Baik, saya jumpai lagu Saleh yang bertajuk Gambar Si Omar. Nama mungkin saya kurang mendapat maklumat mengenai lagu ini dan juga penyanyinya. Jadi lagu ini merupakan lagu ayat. Lagu Saleh. Ini lagu ini lagu tradisional kan? Tak saya. Ini lagu folk. Saya rasa ini lagu yang dirakamkan dulu. Yang ini lebih pada lagu folk ataupun lagu etnik yang spesifik. Sebab apa tau? Kerana seni katanya ini pantun tak rasa. Tapi bagi saya tak tahu. Bagi saya ni bukan lagu rakyat lah, lebih kepada lagu folk, lagu tradisional, lagu etnik. Lagu menjurus pada etnik, world music tapi etnik. Ni antara lagu-lagu yang pertama dirakamkan di Singapura. Saya rasa lah kalau saya kamu si Omar. Ya. Baiklah Encik, saya ada soalan yang terakhir. Pada pandangan Encik, adakah lagu rakyat ini mampu untuk diketengahkan atau dikomersialkan dalam dunia pendidikan? Bagi saya, lagu rakyat ialah lagu yang harus penting untuk diketengahkan dalam pendidikan. Kerana pendidikan tu suatu yang sangat penting, paling penting lah bagi saya. Kalau di Singapura, pendidikan tu nombor 2. Nombor 1 ialah militeri. Nombor 2 pendidikan. Maksudnya peruntukan bajet setiap tahun. Jadi second education. So apa benda pun pendidikan yang paling penting. Jadi dan juga pendidikan menggunakan lagu rakyat dalam pendidikan harus, kerana di sekolah lah tempat selain daripada rumah, sekolah lah tempat di mana anak-anak mendapat maklumat, sama ada berkongsi dengan kawan ataupun mendapat maklumat daripada guru ataupun daripada siapa saja di kawasan sekolah. Jadi apabila lagu-lagu ni diketengahkan di sekolah, bagi saya murid-murid senang menerima, senang mendapat. Memang kadang-kadang ada cakap, lagu cikgu, lagu rakyat ni boring lah cikgu, ni kan. Tapi itu adalah satu cabaran untuk penggubah lagu rakyat, siapa yang mencipta lagu rakyat tu, untuk membuatkan ia tidak jadi bosan. Jadi, dan juga kemudian tanggungjawab guru untuk mencari lagu-lagu ni, kemudian membuat contohnya kelas pengajaran yang mungkin tidak membosankan bagi anak-anak. Kemudian barulah anak-anak akan faham yang lagu-lagu ni menarik juga cuba kita fahamkan lirik dia, kan, contoh. Jadi bagi saya pentinglah untuk lagu-lagu rakyat ni terus diketengahkan dalam di kawasan dalam pendidikan lah. Satunya ialah
saya di sini lebih banyak ditengahkan kalau di sekolah kalau di sekolah di sini banyak ditengahkan tentang learning moments. Learning moments ni dalam apa-apa keadaan pun banyak benda boleh diajar ataupun boleh yang membuat kita mengajar anak-anak tentang satu perkara positif melalui material atau melalui perkara yang tertentu ataupun dalam satu keadaan. Jadi kalau kita ada bahan, dah ada bahan tu, kita learning moment dia macam mana kita nak ajarkan kepada anak-anak supaya faham dan juga mengambil learning moment ini ataupun pengajaran ni supaya dapat diaplikasikan dalam hidup mereka masing-masing lah selepas tu. Jadi saya rasa memang wajar dan harus diteruskan lah. Baik, terima kasih Encik. Baik. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita Encik Nur Hakmah bin Mohamed Nur kerana sudi memberikan perkongsian sebentar tadi. Moga-moga perkongsian yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar. Sidang maya yang dimuliakan, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah sampai ke muara. Umpama memanjat dah sampai ke puncak, umpama berlayar sauh di labuh. Dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhir sudah program Bual Bicara Lagu Rakyat Nusantara Singapura ini. Entah sirih salah sorong, entah kata salah tutur. Terimalah salam, salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi program Bual Bicara dijalankan. Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa menyertai program Bual Bicara ini dan memberikan kerjasama yang amat baik di sepanjang program dijalankan. Sebelum berakhir, saya mohon semua hadirin mengaktifkan fungsi kamera bagi sesi tangkap layar kenang-kenangan. Okey, boleh buka kamera semua. Okey. 1, 2, 3. Okey. Sekali lagi. Freestyle. 1, 2, 3. Okey, baiklah. Terima kasih kepada semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik. Kongsian Assalamualaikum. Majlis. Salam.